Palestine, under the Ottoman Empire, was a peaceful place to live. Until a non-religious Jew called Theodor Herzl dreamt of something crazy: a Jewish land. He suffered from inferiority complex and sought to fix this by grabbing somebody else's land. And this was his vision. The notion of Jews rebuilding their national homeland before the arrival of the Messiah was sheer blasphemy. The Jews are not supposed to be in Jerusalem before the arrival of the Messiah. It is a blasphemy, and they all knew it. In the book called A Brief Guide to Judaism, it stated there, the notion of Jews rebuilding the national homeland before the arrival of the Messiah was sheer blasphemy. The religious Jews do not support Zionism. Thus, this is a story about the sins of the Zionists. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Assalamualaikum Cik Lan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Abu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat Cik. Baru lepas makan sikit-sikit tadi. So kita teruskan kita punya siaran langsung. InsyaAllah kita hari ini akan bersiaran, and insyaAllah kita akan membincangkan topik pasal isu Palestin. Isu ni actually kita dah bincangkan sebelum ni, cuma untuk hari ni ada penerangan-penerangan ataupun ada isu-isu yang kita akan bincangkan lah. Ada penambahan daripada yang hari tu. So siapa-siapa yang tengah tengok kita punya live, terima kasih kerana setia menonton kami punya live. Hari ni hari keberapa tak silap hari berapa. So hari okay, bro. Thank you for joining. Mike. Sorry, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So hari ni kita akan bincang pasal isu Palestin, mostly untuk anak muda. Apa yang patut anak muda lakukan? Apa anak muda perlu tahu? Siapa yang tengah menonton sekarang ni, kalau ada apa-apa soalan ataupun ada benda-benda yang nak tanya, boleh letak dalam ruangan komen. InsyaAllah kita akan jawab satu persatu nanti. So hari Teruja tadi tengok video. Okay. So hari ni kita akan bincangkan isu pasal Palestin. So isu Palestin ni bukanlah isu yang baru untuk dunia Islam ataupun masyarakat antarabangsa. Kan isu Palestin ni juga adalah salah satu menjadi isu mengenai kemanusiaan sejagat. Maksudnya tak kira bukan hanya mengira bangsa, agama dan negara, tapi hal ni isu ni melibatkan hak asasi manusia. Contohnya macam orang yang ditindas sebagaimana yang yang digariskan oleh macam Persatuan Bangsa Bersatu lah. Isu ni banyak dihandle oleh PBB. Kebanyakan umat Islam sekarang ni dia memahami ataupun kurang arif pasal isu-isu berkaitan Palestin ni. Mungkin sebab orang muda lah, most likely dia orang muda yang Muslim Islam, dia tak ambil macam kisah, sebab dia tak ada kepentingan untuk kepentingan untuk diri dia. Situasi ni dia adalah isu yang melibatkan konflik antara Palestin dan juga isu mengenai Zionis Israel lah. Ramai yang ada juga sesetengah yang berpendapat isu ni hanya adalah satu konflik ataupun konflik politik dunia Arab lah. So macam yang kita tahu sekarang ni, baru-baru ni sebelum raya hari tu ada berlaku macam peperangan di Palestin dan juga Israel. So isu ni actually bertahun-tahun lamanya, sampai sekarang belum selesai. Apa sebenarnya yang jadi dekat Palestin dan juga Israel ni, Cik? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Waalaikumsalam.
formal penuh bunyinya program ni pun. Actually Oh, saya saya prepare tu tadi. Saya prepare itulah dulu ni. cerita dia. Cerita dia macam ni Okay, tau. okay. In my opinion kan, saya ni bukan expert langsung pasal Palestinian. I must admit that first thing. Saya tak boleh nak cerita detail, saya tak tahu apa hal sebenarnya, saya punya ilmu sangat cetek. This is why. Tapi saya nak panggil anak-anak muda ni, tujuannya adalah untuk anak-anak muda, especially budak sekolah yang umurnya 16 ke atas, 15, 16 ke atas. Okay, these are the people yang akan be affected in the next 20 to 50 years. Okay, mereka macam kita ni, macam saya tak tahu berapa tahun saya boleh hidup lagi, maybe 10, maybe 15, maybe 20, maybe 70, tak tahu, wallahu alam. Okay, tapi yang anak-anak muda ni actually diorang hidup akan akan mengharungi all these issues tau. Now the world is actually dividing to two parts sekarang ni. You kena tengok benda tu, you kena faham pembacaan dia. Apa yang saya rasa yang sangat penting sekarang ni adalah not the information regarding itu Palestine, therefore itu jauh, therefore kita should boycott. It's not about that tau. It's about how your economy is going to be affected by all these things going to happen in the future. You kena baca in between the lines. This is the thing yang saya rasa kan, parents yang umurnya 30 ke atas, 40 ke atas kena peka sebab anak-anak mereka ni kecil ni sedang dikawal oleh Yahudi at this moment, Zionists. You may not be aware of it, but they are surrounding you right now. Okay, from you punya IC, from you punya accessing the Facebook, from you accessing your YouTube, they have known you well, very well about you. Okay, you travel internationally, dia akan tahu you ni siapa dia, dan you tahu pasal AI development, and this AI development yang you nampak dalam YouTube tu sikit saja. Yang real punya AI development is dalam security yang sedang di-develop oleh UK, Israel and US. These are the things sebab tu saya panggil anak-anak muda, so dengar dulu cerita dia. Bukan sebab saya nak suruh you all lawan Yahudi semua. Kita tak boleh lawan Yahudi. You see orang Melayu sekarang ni, cara perangai orang Melayu sekarang ni ialah pergi, kalau kita hantar pergi depan ni, Yahudi baru dia orang Melayu lari terabak terkencing lah. Kita tak sama macam Palestin. Palestin dia halal peluru, dia boleh tengok lagi. Muda, jangan terlalu pasif dan takut sangat nak tahu pasal Palestin. You kena open your mind, you kena understand what's going on. Sebab ini adalah isu yang membabitkan umat Islam, dan sekarang ni you will see dah tanda-tanda semenjaknya George Bush start the 911 tu, George Bush yang buat tu dengan Yahudi. This is the real story, guys. You have to dig only dalam internet, you akan find out. Okay, yang isu 911 bangunan Twin Tower roboh tu, dia pun dah tahu, dia pun dah plan bersama Zionist. So if you know that story, you akan tahu macam mana mereka ni dah start put wedge ni kan pembahagi. Okay, dia macam macam nak memisahkan Islam dengan non-Islam. This is very important that we actually pegang kuat-kuat pada Islam dan pegang satu konsep yang mana kita kena dakwah kepada orang Kristian dan dakwah kepada orang Zionist, orang Yahudi yang anti-Zionist. Kita kena dakwah kat dia orang ni. Jadi kalau di Malaysia kita rasa terlalu jauh, kita ada orang non-Islam dalam Malaysia ni yang kita kena dakwah kepada mereka. Kita kena bagi tahu sebab apa? The currency war has been started dah many years already. Okay, by IMF dan IMF satu lagi World Bank. These are the things yang subtle, very subtle tau. You all tak nampak macam mana dia arm twist. Saya cakap kat you all sekarang ni, sorry saya cakap very emotional sebab I tengok perangai anak-anak muda macam alah tak payahlah, alah nak tanya soalan sejarah lah. It's not about sejarah. It's not, you don't have to know sejarah. What you have to know is how to maneuver the world in the future, in the next 5 years, in the next 10 years. Di situ saya nak buka cerita dia lah, kan? Okay. So, Mas Adi, sebenarnya Israel ni banyak kuasa besar juga dalam dunia ni. Semestinya dia jauh, dan kita pun jauh, tak nampak. So dia tak boleh kontrol kita. Sebab baru-baru ni pun ada isu pasal yang pesawat lalu dekat Malaysia tu kan. Pesawat Israel lalu atas kat Malaysia. So apa-apa pun dia boleh buat. Maksudnya semua benda dia boleh buat kalau dia nak. Kita sebagai rakyat Malaysia. Mana? Saya okey kan? Hello?
Hello. Okay, saya punya line. Ya. Situ macam Okay. macam Malaysia ni antara negara yang dikira agak berbahaya jugalah, sebab Malaysia antara negara yang lantang untuk mengkritik isu-isu pasal Palestin ni. So kalau isu No. macam ni, I disagree. Malaysia bukan antara yang lantang. Malaysia actually dia berkokok saja. Malaysia berkokok. Malaysia ni dia actually ada seorang je yang tunjuk terror, itu je. Sebenarnya that's not the point. Okay, yang berkokok tu hanya berkokok. Sebenarnya dia patut address isu yang lebih dalam pada tu. How is it that the interest rate of Malaysia ni is controlling anak-anak muda sampai tak boleh beli rumah? You kena tahu kenapa that happens. Okay? Jadi orang tua tu yang berkokok kata macam kita hero dunia, orang Arab tengok Malaysia bagus sebab boleh bercakap. No, it's not. That's nothing sebenarnya. Berkokok sahaja, nothing happens. Patutnya apa yang dia kena buat orang tua-tua tu, orang tua-tua dalam Malaysia ni yang duk pegang semua ni, yang bekas-bekas government ni, they should speak up dekat United Nations, suruh stop undemocratic practice of 5 permanent members. 5 permanent members adalah yang merosakkan Palestin dan umat Islam seluruh dunia. You kena tahu the structure of United Nations. United Nations ni dibuat oleh United States. United States yang suggest buat United Nations. Okay, they give the funding and Yahudi bagi funding untuk buat bangunan United Nations. And sebab tu United Nations duduk kat New York. Lepas tu dia duduk kat Geneva and so forth. Lepas tu dia bangun. The isunya ialah the politicians kat Malaysia tunjuk terror kepada hanya orang-orang yang dia nak menyokong dia. Itu yang saya tak suka. Sepatutnya mereka kena tarbiah. The first thing is Bank Islam dulu kena fikir keluar pada kepompong interest rate. You have to fight that. Anak Melayu tak boleh beli rumah sebab the Bank Islam charges interest rate, and this is Zionist. I tell you, this is our Zionist supporters. Sebab tu nak bagi tak kat you, jangan rasa sebab kita kena elak makan McDonald, kita kena elak KFC. No, it's not about that, guys. It's not about that. It's not about how is it umur 34 tahun tak boleh beli rumah. This is Yahudi punya isu. This is Zionist punya isu. Kamu kena tahu. Yang ayam-ayam tua yang berkokok-kokok tu, tolong cakap terus terang. Engkau pergi shake hand dengan Soros kenapa? Apa pasal kau pergi meeting dengan Soros? Okay? Tolong cakap kat semua rakyat. Jangan depan kita kau tunjuk kau terror, lepas tu belakang kita kau cakap engkau jadi tali barut dia, pun tak guna juga. Kan? Anak-anak engkau semua dapat projek-projek bagus pasal benda-benda engkau ada ikatan kuat. Forget about those people. Politicians are hopeless in the world. I cakap kat you. Okay? They are not the one yang understand, yang trying to help the rakyat. Tak kira, I cakap dah terus terang. You know, saya tak peduli yang nak tengok seorang ke dua orang, saya tak peduli. Saya harap anak-anak muda yang umurnya 15-16 tahun akan jadi hero untuk anti-bank Islam yang charges interest rate. We shouldn't charge interest rate. Takaful pun satu hal, I cakap kat you. Okay? Takaful is actually following the systems of Yahudi. Kalau kau orang takaful yang ikhlas, saya bukan cakap brand tu kebetulan, kau akan revamp the system takaful. You shouldn't charge orang bayar takaful RM100 sebulan pun, if you think about it, if you ikhlas. Inilah dia kepala Zionist yang telah menghasut orang Malaysia sekarang ni. Okay, ini yang saya marah sangat. Patutnya Bank Islam, okay, kena bantu rakyat Muslim membeli tanah di Malaysia ni supaya mereka mempunyai tanah. Sekarang ni orang Islam tak ada tanah, dia kata ni tanah Malaysia. Dekat mana nak bukti cakap kita ni ada tanah ni aku punya? Kat mana? They cannot afford to buy houses, they cannot afford to buy the land. In Selangor, siapa yang boleh buy land? Siapa yang kaya saja boleh buy land. Berapa sangat Melayu yang kaya? Saya cakap kat you. Sedarlah wahai anak-anak muda, sedar. You are confronting a bigger issues from now on. Betul. Kita tak perlu cakap pasal perang tembak-tembak. Kita yang kena tembak sekarang ni. Yang tak nak baca Quran, yang main game ni sampai 5-6 jam satu hari. Ini semua penangan Yahudi yang kamu tak perasan. Kan? Tak usah cerita lah pasal makan, tak usah cerita pasal rasuah. Itu semua cerita yang apa? Itu semua dah normal dah. Sebab sistem Zionis ni telah menyebabkan orang gila sangat nak kaya. Sampai anak-anak muda nak beli rumah pun tak boleh. Kamu boleh bayang tak? Dulu bapak-bapak kita, kalau kamu boleh bayang lah, bapak-bapak kita boleh beli rumah nombor 32, 33, 34.
can buy house. Sekarang there's no more houses yang murah-murah, tak ada. Walhal rumah sama saja. Siapa yang create inflation? Why does inflation comes in? These are the issues yang anak-anak muda kena tahu, kena ambil berat. Bukan sebab Palestin saja, sebab macam mana Zionist control your brain sebenarnya. Okay. Jadi soalan-soalan yang ni cuba jangan formalize sangat soalan, sebab macam ni kan, kenapa kita perlu mengambil tahu, ini yang saya dah beri jawapan kenapa negara Arab suka menyelesaikan masalah yang berlaku. Sama macam Malaysia. Kenapa Malaysia ni Melayu tak bersatu padu? Sama jawapan tu. Kalau kita masuk topik politik, isunya ialah sebab satu, orang Islam tak nak bersatu sebab orang Islam dia nak kaya seorang-seorang. Tak kira Arab ke, tak kira orang Islam di Europe ke, tak kira Islam Melayu ke, Islam Indonesia ke, sama saja. Bila kau pegang dia power, kau lupa orang bawah. Itu sebablah kita ni kena think hard about our future. Okay, the system yang katanya demokrasi sebenarnya palsu belaka. Demokrasi sistem, let me tell you sikit pasal demokrasi. Sistem yang paling baik ialah Islamic system. Yes, memang Nabi tak tunjuk macam mana nak memerintah under Islamic ruling, tak ada. Nabi tinggalkan benda tu untuk umat Islam sendiri solve the problem. Democracy sebenarnya like pagan system. Let me tell you that why democracy has failed. Democracy has failed because it's a pagan system, and democracy actually supporting capitalists. Okay. Now when that happens, apa yang berlaku ialah capitalist and politicians akan bersama-sama, team up together. This is the reason. Kalau you nak baca buku satu buku very good sociologist tulis buku ni, I tak ingat pula dah nama dia. It's very interesting. Buku dia about giant. You Google giant, siapa yang kontrol dunia sekarang ni. Now, nak kata komunis bagus, komunis pun lagi haprak. So the system yang non-Islamic ni is very very haprak. This is what I'm trying to tell you. Now, kalau you tahu pasal demokrasi, dia asal dia daripada mana? Siapa ingat? Tak tahu kan asal demokrasi berbelah. Greece. Okay, Athens. Sebab tu kan semua presiden dia mesti pergi sana ambil gambar depan Parthenon tu kan, pasal dia bapak demokrasi, kepala otak dia. United States punya presiden ialah yang paling tak ada demokrasi. Dia pegang United Nations Security Council, one of the 5 permanent members. Dia orang saja yang boleh veto. Berapa kali veto? Yang video yang saya tunjuk tu, dalam seminggu 3 veto dia keluarkan. Seminggu. Macam mana Palestin nak hidup? All the politicians cakap rubbish and garbage, I tell you. So frustrating lah dengan politicians. Okay, let me tell you frankly, it's time for the anak-anak muda to think hard about your life. Macam mana you nak hidup di masa depan agar you ada rumah untuk tempat tinggal. Saya pun tekankan rumah tempat tinggal. The land is something that you have to buy first. I'm more talking about financial. I'm not interested about politics this and that. Okay, I'm talking about financial. Sekarang ni masalah di Palestin ialah masalah yang you all kena ambil berat sebab dia ada Masjid Al-Aqsa. Saya tak nak pergi Palestin. Sebab tu saya kata saya bukan expert in that area. Saya cuma ambil berat daripada dulu sebab kawan saya tu Palestin dan saya kebetulan duduk satu dorm dengan dia. Jadi banyaklah cerita-cerita dia yang saya share kan, dia sharekan dengan saya. Jadi saya anak muda kan, saya memang semangat lah, macam tu punya. So dia bagi tahu kat kita, masa tu lah, cara nak lawan Yahudi, first thing is ilmu. Ilmu. Tengok berapa banyak anak-anak muda kita yang tak ada ilmu. Yang bila cakap aja dia berkokok. Sebab tak ada ilmu. Lepas tu kan, malu. Nak tanya soalan malu. Sebenarnya soalan lah yang paling penting dalam hidup kita. Sentiasa bertanyakan soalan. Tak kira tanya pada siapa. Jangan segan bertanya soalan. Masalahnya orang Melayu masuk dalam lecture theater, masuk dalam classroom, senyap. Tak nak tanya soalan. Never want to learn. Soalan lah pembuka pintu ilmu. If you don't have questions, then you will never know. Betul tak? Okay, jadi sekarang ni ceritanya ialah, as I said tadi, demokrasi has collapsed, tapi nak buat macam mana? Itu yang terbaik yang kita ada, kita kena pegang lah kan. Cumanya demokrasi itu can be manipulated. That is why Socrates sebenarnya menentang demokrasi. Socrates sebenarnya dihukum secara demokrasi minum racun daun hemlock tu tadi. Socrates, yang you kenal Socrates tak? Tak kenal? Tak apalah, tak kenal tak apalah.
Kenal Kan? Cik. Jadi cerita dia macam tu lah. Demokrasi is a pagan system, sistem berhala. Okay, tapi itu yang terbaik di dunia ni yang orang Islam boleh adopt better than komunis. So we have to adopt lah. Cumanya ialah kapitalis mengambil peluang dengan apa nama, kapitalis mengambil peluang dengan democratic system, maka dia akan sentiasa rapat dengan pemimpin-pemimpin. This is the reason why pemimpin terpaksa akur dengan orang yang bagi duit. This is the reason. I hope you understand that lah, kan? Itu pembuka topik pada isu Palestin. Saja cerita. So let's panjang tau. santai-santai. Itulah cerita dia kan. Okay. Cik Lan sebut dia pasal veto tadi, veto hak 5 negara tu. Tapi actually nak propose pun tak boleh. Nak usul, mereka dah block siap dah. Katakanlah kita nak usul pasal phosphorus ke, penggunaan Israel guna bom sekian-sekian ke Zionis kan. Mereka dah stop siap guna veto power, veto country yang ada tu. So macam Cik Lan, saya tengok Cik Lan duk cerita ni, saya dapat point yang saya boleh pick up adalah kita kena start daripada kita sendiri dulu. Perjuangan tu kena start daripada kita dulu. Cik Lan kata kita kena kena against, bukan against lah, kita macam sistem bank tu pun dah control kita, nak beli rumah pun payah lah apa semua kan. So kita dulu kena pick up dalam negeri, dalam diri kita dulu. Betul. Actually it's true, kita kena fikirkan tentang diri kita dulu. Kita boleh doa lah untuk orang Palestin. Kita boleh bagi donation, pilihlah donation macam mana, bagi donation kat dia orang kalau boleh, sebab kita tak boleh nak fly sana. Kalau kita pergi fly sana pun, kita buat apa? Kita menyorok. Orang Palestin ni kuat lah. Saya tengok orang Palestin, dia latih kami, budak-budak masa dekat New Zealand dulu ada macam conference, ulama conference lah, buat kat Christchurch for example, and this Palestin ni train anak-anak muda, so bangkit exercise and all that. Mereka kuat, semangat mereka kuat. Kita semangat kita, tak boleh. Tak, Yahudi bagi apa? Bagi duduk makan ni, makan apa? Minum kopi Starbucks habis terkecing semua. Tak boleh lawan. Kan, kita orang Yahudi nak angkat senjata tu, kita tak boleh lawan, memang tak lawan. Jadi the point is sekarang ni kita buat cara kita lah. Cara kita ialah we have to fight the interest rate. We have to fight. Kalau tak boleh fight interest rate, tak apa. Sebab interest rate tu dah govern Malaysian system economy. Okay, fine. What do we do next? We do next adalah how to actually overcome the interest rate. Okay. And then ceritanya ialah you have to tubuhkan bank. Anak-anak muda nanti buka satu koperasi, buat koperasi tu macam bank. I tanya you tau, kalau lah misalan kita beli satu rumah, rumah tu harga dia 100,000 lah katakan rumah tu tau. 100,000 pinjam loan. Okay. Pinjam loan 100,000, lepas tu kan bank, kalau bank Islam dia jual balik lah kononnya, okay? Dia jual balik, dia tak kira jual balik 200,000, dia kena ikut sistem riba tu, dia calculate total, dia kira future value, financial punya calculation. Lepas tu dia kata okay, kami jual kat kamu 400,000, wah kena bayar lah setiap bulan. Lepas tu bila hang tak boleh bayar, dia akan charge. Itu kepala otak Zionis punya sistem, itu sistem riba tu. Kalau bank ikhlas untuk orang Islam contohnya rumah 100,000, okey tak apalah Cik Roslan, saya jual kat Cik Roslan 200,000. Macam tu. Okey. Bila dia jual 200,000, Cik Roslan senang tak bayar? 5 tahun habis dah harga rumah tu. Habis kan? Jadi harga rumah tu tak akan inflated. Do you know kenapa benda tu inflated? Because bank yang membantu dia inflate. And this is the Zionist system. Sebenarnya kalau kita buka bank, kita boleh beli rumah 100,000, kita boleh jual pada orang nak minjam tu 200,000 cukup. Jangan greedy sampai 400,000. Kamu cakap kamu bank Islam. Tak kira sistem Islam kan. Aku tak cakap bank Islam tu. Aku cakap bank semua ikut sistem Islamik kononnya. It's a rubbish system, I tell you that. If you really honest nak tolong umat Islam, you pecahkan konsep tu. Okay? Katakan rumah, you tahu kan harga rumah. Rumah ni, cost of rumah is between 50 to 60% saja of the cost of the price. Kalau dia jual 500,000, so around 50, 60, 250,000 je cost. That's include the land. Kalau you tengok land di Perlis, land di Penang, land di Kedah, land di Perak, you korek tanah dia sama ke tak sama? Pasir juga kan, orang Perak kata, Pasiak, orang Kedah kata. Sopa aja Pasiak. Kenapa kat Kedah jadi lain? Because dia kata, alah ada infrastructure lah, valuation, this and that. Bullshit. It's actually you are propagating the Zionist system.
tanah dekat Kuala Lumpur tu, tanah kat Kuala Lumpur kalau dulu-dulu yang control tak ada apa, banking system tak interfere, it is not as expensive as should be right now. Sekarang ni gilanya tak gila, kapitalis telah membeli semua tanah-tanah tu. Orang Melayu tak boleh nak beli tanah, orang Melayu tak balik kampung. Lepas tu pecahkan tanah-tanah reserve, tak benda buatnya sampai tak ada tanah reserve Malay dah. These are the thing yang ekonomis Malaysia duk bercakap. These are the things yang saya harap lah kan. Saya harap somebody will look into this. Kenapa tak ada orang bincang benda-benda macam tu? So saya nak tanya tadi tu. Ya. Boleh, Tanya silakan. pasal apa orang tak bercerita pasal sistem Zionis ni kat Malaysia ataupun kat mana-mana pun. Mesti juga orang nak ikut sistem yang ada sekarang ni. Adakah? Pasal orang yang mengikut sistem tu, yang saya cakap di kapitalis tu menyokong sistem Zionis. Bukan semua. Tapi dia terjebak dalam sistem. Dan kadang-kadang kan kalau you tengok yang saya tak tahu lembaga pengarah of banking ke apa kan, dia pun tak tahu kita ikut Zionis lah. Dia pun tak tahu dia duduk dalam sistem tu. Punya ngong dia pun. Buku tak nak baca tapi hang pengarah. Pengarah bank. Macam mana tu? Kan, saya tak cakap mana-mana bank, saya cakap in general lah, kan. Punya kat kononnya dapatlah degree of valuation, degree of real estate, degree of economy, this and that kan. Tapi hang duduk dalam sistem Zionis. Itu sebab dia macam ni tau. Ramai orang cakap kan, kita nak beli property investment contohnya kan. Kita tahu tau, kalau boleh kita beli 2 biji, 3 biji, 4 biji untuk property investment. Saya cakap lah, bila fikir macam tu, tentulah bankers, orang pekerja bank, dia dapat loan staff rate kan, betul tak? Betul. Tentulah kita fikir yang staff bank tu akan beli 3-4 biji rumah. Harga murah. Surprise. Bank betul tak? Pasal apa? Dia duduk dalam sistem, dia tak nampak yang actually opportunity is very big. Sama lah juga dengan bank Islam yang duduk di Malaysia ni kan. Ini cakap saya mungkin pedas lah, but I'm trying to say you can do better than that to help the Muslims to buy properties. Ini cerita Palestin, tapi kita ni perjuangkan macam ni. Jangan rasa dekat Malaysia ni tak ada isu Zionis. Ada. Kau tengok Facebook, kau tunjukkan kau punya di mana, where am I going, this and that. Dia profiling AI dia, you tahu tak server dia besar mana? Siapa tahu server dia besar mana? Rasa-rasa Besar betul tak? 6 padang bola. Satu empangan tu. Empangan yang tak pakai dia pergi beli. Pasal apa? Empangan ada cooling system, boleh sejukkan server dia. You see these are AI yang working very hard, sangat laju, sangat pantas memantau apa umat Islam buat. Dan dia akan kucar kacirkan umat Islam sampai sekarang. Lepas tu kan, simple cerita, kenapa saya cakap ni mungkin orang Arab akan marah dengan saya lah. Tak apalah, saya cerita dia kebenaran. Okay. Masa tahun 1917, itu Balfour Declaration. Perang dunia nak habis 1918. Mereka dah tahu tak, mereka nak kekahkan Ottoman Empire. Mereka pergi approach, British pergi approach Arab-Arab ni, di negara Arab ni, suruh lawan dengan orang Turki. Sampai sekarang Arab tak suka Turki tau. Sampai sekarang, I'm talking about Arab dekat ni lah, dekat belah-belah Arab Jazirah lah kan. Bila pecah belah macam tu, dia dijanjikan dengan kek. Hang dapat kek macam ni, hang dapat kek macam ni. Kita nak kek itulah. Sebab itulah di Malaysia ni umat Islam tak bersatu, sebab nak kek. Masing-masing nak kek. Dia bukan nak jaga rakyat. Dia tak jaga rakyat. Sebab tu saya terus terang, saya tak suka politician, tapi saya kesian dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebab today orang pergi jumpa Agong lagi. I tak tahu apa tujuan. Tapi these are the people yang tengah-tengah COVID ni so kemaruk nak pegang kuasa. Hang pergi sana, hang bawa Jaguar, hang tahu tak? Aku nampak hang bawa Jaguar. Ada yang nak tak bela makan. manusia macam mana? It's not about pembelaan rakyat. It's bullshit. Tahu tak? The system has so gone so filthy, so busuk. Patutnya sekarang ni, saya cerita ni sebenarnya, saya nak anak-anak muda sediakan sistem keuangan, buat bisnes. Apalah Bu? Tadi saya tak nak cakap.
Dia cerita pasal yang Betul ya kan ni? kita putus sekejap, Cik. Cik punya ada lambat sikit, delay sikit. Saya Tadi pun tak bagus lah. delay sikit tadi. Tadi Cik cakap kan, saya pun perasan juga, Cik, ada orang yang masuk ke istana contohnya. Kereta besar-besar, tapi rakyat tak makan cukup makanan. Itu yang saya agak sedih jugalah. Cik, bila tengok situasi macam ni, bila macam COVID tak habis lagi, and then orang dah start, saya belum, ini belum cerita pasal kalau let's say kita diserang ke apa, ini cerita pasal dalaman Malaysia pun dah tak okey. Macam mana kita nak cerita pasal isu luaran? Yalah, betul lah. Itu sebab kan bagi saya kan, macam tadi Amirul kata, kita susah nak lobby United Nations Security Council and all that. I'm telling you one thing, macam mana ni pada Amirul lah jawapan tadi kan, macam mana Yahudi boleh penetrate United Nations sampai United Nations dibuka 1945, 1947 mereka dah declare partition of Palestine. Macam mana dia boleh jadi macam tu? Sebabnya keparatnya Zionis ni, dia satu dunia. Masa Kongres dimulakan 1897 ya, Kongres dimulakan di Switzerland, setiap tahun Yahudi satu dunia akan berjumpa dan berbincang. Yahudi US akan berbincang dengan Yahudi UK. Yahudi UK akan berbincang dengan Yahudi di Israel. They are doing that sampailah sekarang. Kita punya umat Islam ialah, oh, I see. Dia macam tu je. Oh, I see. Oh, I see. You know I see? Tengok sajalah. Sebab apa? Hampa dah dapat kek. Mereka dah dapat kek. Mereka peduli apa kat rakyat? Arab tak bersatu because of that lah. Pasal mereka dapat kek. Banyak kek. Lepas tu si Mat bodoh tu pergi jumpa Trump kan, tunjuk aku beli 30 bilion senjata bla bla bla. Ya Allah ya Tuhanku. Aku nampak sangat kebodohan kau anak muda. I'm cakap something lah kan. Sampai macam tu sekali. Tak? Arab tak sayang pada Arab lain. Jadi kita tanya balik semula, Melayu sayang tak Melayu lain? Tanya soalannya tu. Ada sesetengah dengki, Cik. Bila orang berniaga, ada. Saya tak cakap semua orang macam tu. Saya cakap ni kan, orang yang pegang tampuk ni, kan, tampuk pemerintahan. Yang tu. Yang nak berebut ni, sekarang ni nasib baik, bagi saya nasib baik, saya cakap terus terang. I tengok Muhyiddin Yassin control is calm, tenang dengan king kita. Okey, dengan Ustaz Abdullah. I tengok alhamdulillah dapat jaga sikit the system. Kalau tidak teruk kita. Kalau had dulu tu, had jenis mangkuk ayun dulu punya kan, geng-geng dulu, COVID lagi teruk aja kat kayu. Seriously. Tapi kan, kalau saya cakap netizen akan berkukuk, dia akan kukuk. Pasal apa? Netizen ni kan, ilmu dia bila cakap ilmu marah. Dia Dunning-Kruger effect. Kalau kamu tak percaya, kamu Google Dunning-Kruger effect and tengok macam mana Dunning-Kruger effect tu, orang yang berkokok. Tengok Malaysia kalah baru ni bola. Tahu tak yang apa pemain Brazil dia cakap, siapa nama pemain Brazil tu, brother? Siapa tahu? Saya tak tahu nama dia. Ada tattoo. Saya tak tengok lah je. Bola pula baru ni ke? Baru ni dah kalah 4-0. Di Paula. Dia tu di Paula. Pasal jawab orang kutuk dia. Dia kata itu biasa di Brazil kutuk. Itulah perangai orang Malaysia. Bagi boot tak boleh main. Betul tak? Kita masalah Malaysia pun, pemain bola Malaysia pun ada masalah-masalah dia sendirilah kan. Tak payahlah masuk campur sana. Tapi biasalah Malaysia is, wherever we go, we are jagoan kampung. Wherever we go, tak kira game apa pun. Kan, dekat kampung kita lah main bola punya hebat kan. Tapi kalau negara, hang tak lari. Hang tak lari. Aku nak lari, hang lari. Allah, tak macam tu. Nampak tak? These are the issues yang sentiasa terjadi kat Malaysia. Dulu, saya cakap kat you, kenapa pemain bola, ni kita melencong sikit dari Palestin, kenapa pemain bola sekarang dengan pemain bola dulu berbeza? Masa dulu, tengok, satu dulu penyatuan dia kuat. Kita ada 3-4 bangsa main bola. Dan sangat macam berkasih sayang dulu. Duit sikit, tak dapat duit ke apa ke. Betul, bayaran pun sikit. Duit punya. Saya tak bukan anti pemain bola, tak. Saya bagi tahu ini semua psikologi. Psikologi ni datang daripada 20 tahun dulu punya pemimpin. Okey. Psikologi yang pemimpin duk hina bangsa Melayu sangat-sangat, jatuhnya perasaan orang Melayu tu sebab dikutuknya, dia kata malas lah, dikutuk lah itu ini kan.
maka kan psychologically kita semua bidang kita susah nak naik. Ini yang saya tak suka bila pemimpin kutuk bangsa dia sendiri. Ni cerita Palestin ke ni? Ya, masih cerita Palestin. Masih cerita Palestin. Don't be shy. You punya job sekarang ni anak-anak muda, you kena lobby setiap kiri kanan you kena bagi tahu. United Nations Security Council kena bubarkan 5 permanent members. Jangan bagi dia pegang veto power. Kalau tak boleh nak bubarkan, masukkan satu. Bagi Turki pegang satu veto power. Yang ke-6 permanent member. Itu je solution dia. The country must be one solution. One state solution. The country mesti jadi macam South Africa, macam mana Nelson Mandela melawan apartheid, macam itulah umat Islam Palestin mesti diberi balik tanah dia kat situ. Supaya bila umat Islam memegang Palestin, umat Yahudi akan bahagia. Senang cerita, tak payah buat wall tinggi-tinggi. So kalau umat Palestin dapat balik, dia akan buka parti politik secara demokrasi semula. Maka akan adalah Yahudi yang bukan Zionis akan buka parti-parti Yahudi sendiri. Macam kat Malaysia, macam demokrasi macam South Africa. So it's actually apartheid country sekarang yang menyebabkan ni negara tu teruk. Sebabnya apa? Sebab semua kepala rambut ubun-ubun presiden dipegang oleh IPAC. Siapa tahu IPAC? Cari sendiri. AIPAC. IPAC telah memegang dengan bagi bribing. Kau ingat US tak ada bribe? Politik wang dia lagi teruk pada negara-negara Asia Tenggara, tahu? Lagi teruk. Di sana Yahudi kontrol segala tok nenek. Sebab tu depa kena bagi bantuan. Saya hantar gambar baru ni kan. Nampak tak dalam video saya? Peminta sedekah daripada Israel tu, teroris Israel tu minta sedekah ke US, minta berapa bilion lagi? Dia minta sedekah aja. Nampak tak? Bukan dia tak boleh minta dekat World Bank. You ingat dia tak boleh minta kat World Bank, dia tak boleh minta IMF, dia pergi kat US juga tahu. Dia nak presiden sign check kat dia. Gila tak gila kita duk support Yahudi ni. Yang Zionis ni lah, yang Zionis. So anak-anak muda jangan shy away, sentiasa berdakwah, sentiasa bagi tahu kita kena tukar United Nations punya sistem. United Nations corrupted to the core. Dia ada baiknya. Kalau hang honest, ikhlas, engkau hantarlah peace United Nations peace apa tu ni? Alamak, lori-lori yang peaceful tu masuklah kat Palestin, betul tak? Peacekeeping pengaman. Peace pengaman. Hantarlah pengaman at least. Pengaman pun tak hantar. Tu pelik. Ya, yes. Pelik kan? Kenapa? Dia nak bantai lu. Sebab tu saya cakap kat you, demokrasi dia kata bullshit aja American ni. Dia tak bagilah saya masuk Amerika. Siapa teringin nak masuk negara Amerika? Tak kebulur nak pergi ke sana. Kat Europe pun aku tak bulur dah. Ada komen daripada Nabil Hazim tu je Lan. Dia kata sekiranya kurang ilmu untuk melawan Israel, macam mana tuan kejadiannya? Okey, saya tak faham soalan macam mana kejadian tu, macam mana kejadian kita ni kurang ilmu nak lawan Israel tu. Okey, macam mana kita nak lawan Israel sekarang ni? Cara nak lawan dia agak sukar. Anak-anak muda kena bersatu hati dahulu. Anak-anak muda kena form koperasi dahulu. Anak-anak muda jangan bergaduh sesama sendiri di masa depan. Jangan taksub dengan politik-politik. Jangan taksub dengan parti-parti. Itu adalah pembohongan yang paling nyata. Parti-parti ni adalah palsu belaka. You are brothers first. Buang parti politik. Okay? Politik buat macam New Zealand. Educated. Socrates kata, sepatutnya orang, you kena tengok video-video pasal demokrasi ni. Socrates kata, orang yang nak pergi mengundi sepatutnya orang yang bijak. Bukan orang yang dapat makcik-makcik dapatkan plakat pergi mengundi. Sebab makcik-makcik tak tahu apa yang dia pangkah. Apakah yang dia pangkah tu sebenarnya ialah responsibility yang sangat tinggi. Jadi this is the reason why Socrates membangkang demokrasi macam tu. Demokrasi bagus, tapi dia kena bertanggungjawab. Orang yang mengundi tu kena bertanggungjawab. That is the reason saya cakap sistem MMP New Zealand is very good. Okay, saya tak payah cerita lah benda tu. But I'm talking about bila kita nak lawan Israel ni, sebenarnya kita kena bersatu hati like brothers first. Buat bisnes bersama-sama. Kalau tak hati buat bisnes, buat koperasi dulu. Jangan jadi orang yang tamak. Nampak duit tamak, nampak duit tamak. Jangan. Ingat hadis salam, pegang 4 hadis salam. Satunya, pertamanya ialah berilah salam.
Okey, ni hadis ni, nama dia hadis as-salam. Berilah salam. Lepas tu bagi makan. Lepas tu jaga apa? Silaturahim. Semayang ketika orang lain sedang tidur. Ini hadis yang Tidur. Nabi sampai Madinah. Sampai Madinah, ketika itu umat di Madinah ialah majoriti umat bukan Islam yang menyambut dia. Dan dia bagi nasihat sedemikian. That is the reason bila you bagi perut orang kenyang, dia akan bersatu hati dengan kita. Masalahnya umat Islam tak nak berdakwah. Itu cerita dia. Umat Islam biar saja dengan China dia, dengan Indianya. Patutnya kita bersahabat tu, kita dakwah depa. Bukan kata depa nak masuk Islam, tak nak masuk, itu terpulang. Dakwah maksudnya kita berbaik dengan depa. Kita kena tunjuk Quran ni. Quran is actually mukjizat yang sangat besar. Mukjizat yang patutnya di-sharing. Mukjizat yang patutnya kita baca 1 minit 1 hari pun boleh. Dan share the knowledge from the Quran dengan mereka tu. Jangan buang sampah merata ceruk sebab Islam ajar. Jangan langgar traffic light, lampu merah sebab Islam ajar apa? Apa pasal saya cakap jangan langgar traffic light? Disiplin. Anda langgar traffic light, anda telah berbuat dosa sebab anda mengambil hak orang lain. Pada ketika itu lampu hijau hak dia. Koma sendiri merampas hak dia. Koma lebih Yahudi daripada Yahudi. Ingat tu. Koma nak change lane, tak nak pakai signal. Koma telah merampas. Kadang-kadang terlanggar motor because of that saja. Motor tak tahu yang Koma nak ni. Itulah dia maksudnya Koma telah merampas hak orang lain bila Koma tak ikut undang-undang yang telah sistem dah cantik. Okay, I'm sorry to say this kind of thing, tapi anak-anak muda perlu tahu perlu fikir semula. Sebab sekarang ni pemimpin-pemimpin haprak yang dulu-dulu ni dah 20 tahun dia bancuhnya orang Melayu jadi tak reti apa. Saya nak bangunkan semula semangat orang Melayu supaya bijaklah sikit. Sentiasa ada critical thinking. Jangan ikut entertainment saja. Jangan main game ni. Bapak-bapak umur 35 tahun duk main game lagi ni. Tak apalah. Nak main game tak apa. Limitkan to 1 hour a day. Anggaplah dia macam you main bola di padang sejam. Kalau tak nak main bola, main game sejam. Sejam cukup. Jangan lajak. Kalau tak nak main ni, main chess. Kadang-kadang elok ajak main dengan anak-anak. Main Monopoly sekali. Main sekarang tengah COVID kan. Jangan asyik main game tembak. It doesn't do good to the brain. Satu tempat je kat belakang aja yang dapat excitement. You know, these are the thing yang anak-anak Melayu kan kena start ni bapak-bapak Melayu ni, yang muda-muda ni, bapak-bapak Melayu yang millennials ni, kena fikir macam mana nak bring up your children. Tutup TV, tutup game, main dengan depa. Baca buku sama-sama. Alah, 5 minit pun tak apa. Lepas maghrib buka Quran, ceritakan sirah ke apa ke. Kan cerita dia macam buka kupas tak reti yang besar-besar. Saya pun bukan reti sangat pun pasal Quran ni. Kena belajar balik umur tua-tua macam ni. Tak apa. Ajar anak-anak surah pendek-pendek. Inna a'tayna kal kautsar. Apa pasal ayat dia tu? Kenapa Nabi bagi ni? Bagi anak-anak tu seronok pasal Nabi. Lepas tu Koma dah ni baca buku kejap. Kan 30 minit baca buku sama-sama. Buka kalau ada homework, buka kan ni. Layan anak-anak homework macam mana, tunjukkan matematik simple, tunjukkan macam mana kalau anak form 1, form 2, form 3, tunjukkan yang algebra tu is orang Islam punya. Orang Islam patut pandai algebra. Tunjukkan programming tu orang Islam ni, algorithm tu umat Islam punya. Okay, kalau tak boleh tak apa. Try to learn something and share the knowledge with your family member and share the knowledge with your friends. Now, bila you jumpa kawan-kawan, kita nak cerita United Nations besar sangat bunyinya pun. Betul tak? Tak payah cerita United Nations. You fikirkan, okay sekarang ni kan kawan-kawan, macam mana kita nak sama-sama dapat harta supaya kita dapat bersama-sama naik ke depan. Supaya sama-sama kita dapat membeli aset satu demi satu. Sebab kawan-kawan, sedarkah kita yang nama kita tidak ada atas SMP? Bila nama kita tak ada atas SMP, kita kata Malaysia ni Melayu punya, Malaysia Melayu punya. Berapa really, seriously, berapa kaki persegi ke hak milik Melayu sekarang ni? Tuan-tuan dan puan, saya harap kata-kata saya ni menyedarkan Koma supaya start sekarang mulalah belajar membaca dan mulalah ada critical thinking. Jangan ikut berkokok macam Dunning-Kruger. Siapa nak berkokok, biarkan dia berkokok sebab hidup dia bahagia dengan berkokok kan. Kita yang nak beli rumah ni, bijak-bijaklah sikit. Okay, start thinking about forming koperasi. Yes. Sorry, saya cakap macam Cik Lan story tu, memang basically apa yang Cik Lan lontarkan pandangan tu adalah kita kena tengok pada diri kita.
Macam Cik Lan Yep. kata, kita jangan terlalu leka dengan game ke apa ke. So benda-benda macam tu memang kalau ikutkan depa dah cucuk masuk actually macam TikTok, memang problem gila-gila saya tengok dekat budak-budak muda, which is kita tak Yes. tahu sebab kita tak duduk dalam, kita tak install benda tu, which is saya Ya, tengok Sistem zionis. ada kawan Ya. saya yang memang dia nak against apa yang jadi dekat TikTok tu. Dia kena join, then dia kena start slow untuk tukar orang tengok ke channel dia, bukan dia tengok kepada Ya. hak merapu-merapu. Boleh So, cara tu. sebab macam Cik Dan cakap lah, main game ialah kena limit. So sama juga TikTok ke all the social media ke, dia akan jadi dopamine, dia rembeskan hormon tu. So Ya. sampai tak boleh nak develop kan, tak main macam monopoli, tak ajak anak yang berkaitan dengan algoritma, algebra apa semua tu. So pada saya memang kita tu dia kembali juga pada kita nak lawan, tapi kita punya self development tu Ya. makin lama makin kurang. Yes, betul. Betul. Itu yang cantiknya Al-Quran tu. I come back to Al-Quran ajar kita kan. Look, saya bukan ustaz lah. Saya bukan pandai pasal Quran. Sebab saya pun ikut ustaz-ustaz ni. Ustaz favourite saya macam cakap lah, macam biasalah, ustaz favourite saya dah nama Datuk Syamsuri kan, apa nama, yang Mufti Pahang tu kan, Datuk apa nama dia, saya nama saya lupa kan. Tadi elok je, Badli Shah. Malaysia. Datuk Dr. Zul ni pun hebat orangnya, tapi dia pakar bidang-bidang lain yang saya minat bidang lain lah. Okey, saya cerita. Jadi ceritanya gini, Quran kata you challenge yourself. Dalam surah Al-Kahfi, masalahnya saya terlupa ayat berapa. Al-Kahfi tu, yang surah pasal orang duduk dalam gua tu. Kan, pemuda-pemuda duduk dalam gua. You baca surah tu. Dalam surah tu, Allah suruh kita jadi successful. How to become successful? Bukan tengok harta orang ni. Bukan tengok, oh dia ni bawa Mercedes, aku pun nak bawa Mercedes. Bila aku nak Mercedes sangat-sangat dah, aku start fikir bawah meja, ada opportunity. Dia macam tu. Itu masalah yang kita duk hadapi sekarang ni. Orang Melayu masuk kedai makan babi, semua orang nampak. Orang Melayu masuk ambil duit under table, semua orang tak nampak. Itu cerita dia sekarang. Jadi the best thing is fikirkan yang Allah sentiasa nampak kita. This is the best way. So in order for us to become better and better, sedikit demi sedikit, itulah yang paling powerful. Hari ni kita angkat weight, katakan Amirul angkat weight 5 kg kan. Besok angkat weight 5 kg juga tak apa, tapi repetition tu increase. That's how you move. You challenge yourself. You don't challenge everybody else. Success according to Islam ialah you challenge yourself. Ini yang patutnya kita buat. Jadi maksudnya sekarang ni ialah setiap orang tak tahu di mana nak bermula. Simple. To me, ambil Al-Quran ni yang ada translation kalau boleh. Sekarang ni ada online. Kan, kalau tak faham, buka je. Buka macam tu, baca je terus. Okay, so for example, thou would have dimmed down, ni translation orang putih lah pula kan, awake while they were asleep and we turned them on their right and on their left sides. Oi, kebetulan lah labu surah Kahfi. Surah Kahfi ayat 18. Ceritanya. Buat macam tu tiap-tiap hari. Buka satu, baca translation. Baca, kalau boleh baca yang Arab sekali, baca translation. Lama-lama kan kita improve diri kita. Kalau yang dah pandai pasal baca Quran, tajwid and all that, go for tadabbur. Cari YouTube yang ada tadabbur. Belajar tadabbur seminggu sekali. Kadang-kadang saya nak recommend lah kan, kok dapat pahala. Bayinah TV ni by Numan Ali Khan. Siapa yang kenal Numan Ali Khan? They charge I think dalam $10 per month. You are bayar Netflix, kau mau bayar kat Yahudi. Baik kau mau bayar kat Numan Ali Khan, kau belajar Quran. Dan cara penyampaian sangat penting. Yes, betul. So sekarang ni tak ada excuse dah. Kita boleh tengok Ustaz Syamsuri. Seronok Ustaz Syamsuri kupas. Seronok. Kalau malas nak tengok panjang-panjang 1 jam tu, you tengok 5 minit buat apa? You silap-silap dia jadi 10 minit sebab seronok cara dia cerita. Tenang aja, dia lawak-lawak dia boleh cakap orang putih sikit. Saya suka sangat. Siapa yang dapat video ni tolong kirim salam lah kat Datuk Syamsuri. Kata Cik Lan daripada Ipoh kirim salam. Saya teringin nak jumpa Datuk Syamsuri tu. Tak ada rezeki lagi lah ceritanya tu. So don't be disheartened. Jangan susah hati. Kita mula dengan diri kita dulu. Kita ikrarkan balik diri kita. Kita belajar mula-mula. Okey, belajar pasal agama lah. Belajar minat. Bukan kata kau kena ambil degree. Terpulang nak ambil degree, biarlah terpulang. Saya tak stop. Tapi ingat, orang yang banyak tak dapat ambil degree ni ramai lagi. Jadi orang yang tak ada degree ni, belajarlah. Jangan belajar from social media macam merapu-rapu, tak. Belajar benda-benda yang you minat.
Katakanlah kita minat memasak, contoh minat memasak, mungkin bagus ada minat masak ni sebab kita tak ada makanan yang menyihatkan. Kita minat masak, kita masak benda-benda yang banyak menggemukkan. For example, kita belajar macam mana nak masak salad dengan cepat lah. Macam mana buat, boleh tak kita makan sandwich tiap-tiap hari, tengah hari makan sandwich saja? Boleh kan? So belajarlah benda-benda yang berilmu tu, benda-benda bagi ilmu. Lama-lama umat Islam punya knowledge increase, harta dia akan assure you, harta umat Islam juga akan increase. Sebab dia ada proportional, okay? Aset yang dipegang oleh umat Islam, dia proportional to the knowledge, know-how of keduniaan yang dia pegang. Ini pada pandangan saya lah. Tapi betul cik, macam ni saya just sikit lah cik. Tapi macam yang sebelum ni kan, ramai orang macam sistem Indonesia ni, ramai orang beranggapan kalau orang tu ada duit, dia ada knowledge yang baik. Dia lagi kaya, maksudnya dia lagi banyak pengaruh, lagi banyak benda yang dia tahu. Sebenarnya tak semestinya macam tu. Sebab ada je orang yang biasa-biasa tapi knowledge dia lebih daripada yang orang yang ada ni lah, duit ke apa kan. So, macam sistem ni dah macam dah control kita punya mind yang kaya je mesti ni. Sebab tu mungkin orang mengejar kekayaan bukan macam memahami isi dia tu. Okey, dia macam ni, saya punya pandangan kan, dari segi kemewahan, kekayaan semua kan, kita semua nak, memanglah kita nak ada harta, memanglah hidup kita senang lah. Daripada hidup tak senang, kita nak hidup senang. Itu tak ada masalah sebab Quran memang Quran memang allow us to mencari harta ni. Masalahnya ialah greed. Boleh tak kita kontrol syaitan nama dia? Dia ada banyak pak syekh. Syaitan tu nama dia. Syaitan ni duk bisik. Dia start jadi tamak. Bila dia tamak tu, dia mula nak pulun seorang-seorang, dia tak nak berikan kawan dah. Ini banyak berlaku pada orang Islam. Bukan kata kat Malaysia, dekat negara Arab. Dekat negara Arab tu dulu lah, sekarang saya tak tahu. Dulu kan, I'm talking about dalam 10-15 tahun sudah. Kalau you pergi kat Google Earth, dekat pasir pantai, dekat pantai dekat UAE, United Arab Emirates ya. Okay, dekat sama UAE saya tak ingat lah. Dia bukan kat Abu Dhabi, dia bukan kat Dubai. Dia dekat satu pantai yang tak ada township. Depa kan, Arab ni punya kaya, dia pergi korek nama Hamad, Hamad. Mungkin nama governor dia, saya tak tahu, wallahualam. Nama tu, dia punya tu 2 km panjang. Saya tak tahu sekarang ni dah dibasuh oleh air ke, wallahualam saya tak tahu. Saya tengok masih ada boleh lagi. dilihat dalam Google Earth. Okay. Now, anak bagi tahu kat you. Ada orang debate pasal tu. Dia ni kan, buang duit saja buat benda-benda tu. Tapi jawab dia, hey, apa aku buang duit? Aku bayar orang dekat India, Pakistan mari tolong kau baik tanah tu apa? Nampak tak? Attitude tu macam mana? Ya, bila kaya buang-buang duit tak terhala macam tu. Ini isu dia. Jadi yang bagi saya, don't worry about mencari sangat kemewahan yang gila-gila sebab you all berdapat financial freedom. Tak sampai 1 juta ringgit pun. You can achieve financial freedom. Adalah I dah share formula dia kan. So don't worry about nak dapatkan 1 million, nak jadi bahagia. Tak. Bahagia tu you kena train inside your heart first. You know, and bahagia tu kan Allah dah bagi tahu cuma kita semua, ya kita doa lah sama-sama. Allah tingkatkan iman kita semua. Please doa for me, please. Saya pun takut setan kacau kita di sini tak. Sebab tu saya minta tolong sangat-sangat netizen ke kan. Sebab koma yang lebih ikhlas ni, insya-Allah doa koma lebih makbul. Tolonglah doakan sesama umat Islam ni pertingkatkan iman kita. To me ialah first thing ialah kita focus on increasing our iman and read the Quran a lot of time. You know, try to focus, get the Quran, baca banyak Quran, and then amalkan hadis as-salam tu tadi. Lepas tu check yourself. How to check yourself? Tengok surah Al-Asr. Simple, 4 aja benda. Kan? Wal asr kan, demi masa. You know, by default, kamu tahu tak, kamu beli phone ada default settings. Manusia punya settings by default dalam kerugian. We are switch kita tu masuk keluar kelang dah kerugian. Melainkan mereka yang beramal saleh, betul? Beriman, beramal saleh. Maknanya rukun iman. Jagalah rukun iman, jagalah rukun Islam. Lepas tu mereka yang menyampaikan yang hak. Which means that share lah ayat Quran. Dakwah kena buat dulu. Kan? Dan mereka-mereka yang sabar. Berpesan-pesan dia sabar. Itu yang simple untuk checking mechanism kita. How far have we gone? Okay, contoh sekarang ni kita nak try to improve our keadaan kita, keadaan
kesihatan kita. Okay, kita start study macam mana nak become healthy. Kurangkan gula, itu health. Angkat weight macam Amirul kita, angkat weight ataupun pergi exercise, itu kesihatan. Bab keuangan, belajar macam mana Tok Sah berhutang, macam mana nak hapuskan hutang, belajar sedikit pasal investment, belajar pula tentang nak menambah pendapatan melalui perniagaan, belajar topik-topik tu. Okey, lepas tu bab relationship husband and wife, macam mana kita nak tahu kan wife kita ni merajuk ke, kan, wife cakap macam ni merajuk ke, macam mana kita nak tahu. Okey, ataupun macam mana ibu kita, mak kita, bapa kita dengan kita macam mana. Semua tu kena study, ada programming dia. Okey, and then bab apakah kita nak jadi ilmuwan yang macam mana. So if we can focus on that, kita akan ikut apa nasihat yang surah Al-Kahfi tu tadilah, kan, nak mencapai kejayaan. So since the time is nearly running out, saya akan jawab soalan Labu ni dengan cepat. Labu, boleh ya? Sila. Okay. Apa sebenarnya berlaku antara Palestin dan Zionis Israel? Simple aja. Zionis ni dia tak nak bagi pecahan Palestin dengan Israel. Dia tak nak. Dia akan biarkan orang masuk ke dalam dia panggil apa? Settlers tu. Dia akan biarkan settlers, dan dia akan biarkan settlers ambil rumah-rumah Palestin. Dia tak ada niat nak ikut Oslo ke kepala apa semua, dia tak ada niat nak buat tu. Dengan Yahudi dalam Quran kata hampa janji, dia mungkir janji. Memang macam tu perangai Yahudi, tak guna suku duit. Memang kita kena buang mereka ni sebenarnya. Okey. Nombor 2, kenapa kita kena mengambil tahu sedikit mengenai isu Palestin? Okey, sebabnya ialah terutama golongan anak muda, saya dah bagi tahu tadi. Zionis telah menyerap kat Malaysia dah lama dalam sistem perbelanjaan, dalam sistem jadi kan, kita bukan sebab Palestin tu kita nak kena pergi sana nak fight for them, kita semangat dalam apa tengah-tengah jalan kan, kita nak pegang bendera, balik rumah tidur juga. Betul tak? Tak ada guna macam tu. Baik hampa doa untuk orang Palestin supaya Allah tingkatkan. Ini Allah dah pilih mereka untuk masuk ke jannah yang tinggi pada kita. Sebab kita tak ada sampai level tu. Kita not being tested sampai tahap tu. Okay, these are the thing yang isu Palestin tu kita doakan untuk mereka. Okay, number 3, kenapa negara Arab suka untuk menyelesaikan masalah yang berlaku? Pasal yang saya cakap tadi lah, Arab dah kaya, okey, lepas tu kena cucuk sikit, kan? Bila kaya, aku takut orang negeri ni nak attack negeri ni. Negeri ni attack negeri ni. Lama-lama negeri aku panggil US. Hang duduk main tanah aku. US banyak duduk kat sana kan. Jaga Saudi, jaga ni, macam tu. Okey, Qatar pun macam tu. Semua macam tu. Okey, jadi yang orang putih ni sukalah. Kan, dia jual apa? Dia jual senjata, dia jual kapal terbang, dia kikih rakyat punya duit. Rakyat patut dapat duit tu, dia dapat berbilion-bilion kat negeri dia. Dan negeri dia makin cantik, makin maju. Jerman maju, UK maju dan sebagainya. Duit pergi ke sana. Kita pun buat lebih kurang, kita pergi minum Starbucks. Pasal apa? Saya cakap, Starbucks ringgit. Sampai ingat hampa tak boleh buat kopi murah kat rumah. Betul, kalau hampa dah kahwin, hang suruh bini hampa masak kopi lagi sedap lah pada kopi Starbucks. Betul, dia buat sayang dia hasil makan. Seriously, this is something yang kita kena start fikir. Okay, itu jawapan nombor 3 ya. Kenapa Arab suka menyelesaikan masalah? Dia sama macam Malaysia lah. Melayu dengan Melayu bercakap. Yang Melayu pula suka yang Melayu kan, bila nak kelahi gaduh dengan Melayu je. Gaduh dengan Melayu. Yang non Melayu tak berani gaduh dengan Melayu je. Kisah Adib. I tengok memang sedih. Kan? Semua tak peduli. Things like that. Tapi itu cerita dia, lantaklah tak kisah benda tu kan. The point is ialah umat Islam tak bersatu hati. Ini isu dia. Kembali balik. Try to form business melalui koperasi. Form koperasi first, panggil adik-beradik ke, try to get the anak-anak muda, okay, pakai klik-klik lah kan. 50 orang satu koperasi, 50 orang satu koperasi. You belajar kat sekolah mana dulu, kawan-kawan sekolah nak kita join koperasi. Panggil cikgu-cikgu ni ilmuwan. Panggil cikgu-cikgu, jemput masuk dalam ahli lembaga koperasi. Sebab cikgu-cikgu ni insya-Allah dapat cikgu-cikgu yang baik kan. Cikgu-cikgu yang baik ni akan mementorkan kita running the koperasi together with the cikgu-cikgu. Ini cadangan saya lah. Untuk umat Islam kena buat koperasi. Nak harap orang atas-atas nak jaga kita, tak ada. Kita kena jaga diri kita. Okey. Nombor 4. Sorry, saya cakap dengan jawapan dengan cepat ni. Afiq, ada orang cakap isu kena agama. Untuk itu ada juga tanya kenapa bias. Sebab ini isu agama juga libatkan Boko Haram di Najrah, Abu Sayyaf di Filipina. So apa yang cara Suan nak maklum isu ni? Okey, saya tak berapa faham apa comparison pasal Boko Haram di Sendat, Abu Sayyaf and all that.
Baik, Pak. Baik. Assalamualaikum. Okay, to me, if you think that these people are terrorists, so don't play with them. You know, we're not interested. I cakap kat you, kalau diorang join the terrorist punya group, paling rugi. Bagi saya, baik dia bangkit, tahajud, semayang dan mengaji Quran. Itu lebih powerful. To me, this is my opinion. Okay, this is my opinion. Mungkin saya salah. But I'm trying to tell you, yang paling bagus untuk berjuang ialah kita kena buat bisnes. Kita kena dapatkan balik harta-harta, beli rumah banyak-banyak. Ini umat Islam kena buat. Ini kena belajar ilmu bisnes lah. Okay, dan bila kita bisnes, buat bisnes kerana Allah. Okay, jadi saya avoid grup-grup yang fundamental, yang di so-called fundamentalist ni tadi. Kan, saya tak panggil dia fundamentalist, ialah kita ni sebenarnya fundamentalist. Orang yang pegang Quran, itulah fundamental Quran. Kan, so orang putih ni dia suka hijack, Yahudi ni suka hijack. Kan macam saya cakap anti-Semitic tu bukan mereka punya. Anti-Semitic is actually Arab. Ada buktikan tadi dalam video, betul tak? Kalau you tengok lah. Okay, so the thing is, fundamentalist actually orang Islam punya. Sama juga perkataan jihad. Sekarang kita semua takut nak sebut jihad. Walhal jihad tu struggle maksud dia. Kita kena ambil balik. Jangan bagi orang putih dengan Zionis gunakan perkataan tu untuk hentam kita. Ambil balik perkataan jihad. Kita kena berjihad setiap hari. Kita kena improve ourselves every day. That's what jihad is all about. Betul tak? So improvekan relationship umat Islam dengan umat Islam. Sedarlah kawan-kawan, memang akan ada munafikin. Sebab tu Quran send ada surah, ada surah munafiqun. Ada ke? I tanya you all. Tak tahu? Tak. Check. Cik. Surah dalam tu ada. Kita cerita pasal munafik. Ada kan dalam Quran kan? Okey, dalam Quran tu cerita pasal munafik. Wujudlah sampai hujung zaman. Sebab tu saya bagi tahu, kalau orang tu kita tak boleh pinpoint siapa munafik. Pecah belahnya umat Islam ni sebab ada elemen-elemen munafikun. Okey, kita kena wash it, clean it dalam diri kita. Kita cakap tak boleh bohong, cakap tak boleh kelahi selalu. Kan Nabi dah ajar ada 4 perkara-perkara ciri-ciri munafik. Kita kena wash away benda-benda tu. That's why it's good for us to, kalau boleh, bangun malam tu. That's the way to actually strengthen ourselves. So kita tak perlu lawan senjata, dia tak perlu. To me ialah focus on getting your collective wealth bersama-sama, bukan wealth seorang-seorang, wealth secara collection. Okay, itu bagaimana cara kita sebagai rakyat Malaysia boleh membantu isu Palestin. Seperti saya cakap tadi, kalau boleh derma, jangan lupa orang lain pun perlukan duit. Macam isu di Yaman pun perlukan duit, boleh sedekah ke Yaman. Mana-mana yang kita boleh sedekah kan. Cambodia pun perlukan duit juga kan. Jadi kita sedekah yang untuk di Palestin, kita doakan untuk mereka. Sebab ini Masjid Al-Aqsa ni tempat ketiga holy sites untuk orang Islam. Dan memang kita sepatutnya defend. Kita memang patut nak kena defend benda, tapi itulah macam saya nak pergi defend, orang angkat tangan, Yahudi cakap itu, aku dah lari dah kan. Oi, kan nak jaga apa lagi kan. Jadi kita fokus, kita jihad buat bisnes saja. Kita fikirkan macam mana ummah kita boleh ni, kita bantu dulu asnaf keluarkan daripada kemiskinan. Kita fokuskan one by one asnaf tu, kita try to help them to keluarkan daripada kemiskinan. Caranya ikut hadis as-salam tu tadi. Okey, nombor 5, pandangan mengenai sokongan dua state solution dalam Malaysia. Macam saya cakap tadi lah, dua state solution tu bullshit dan pembohongan oleh Zionist. Mereka tak akan ikut two state solution. Dia buatlah Oslo Accord apa semua, tak jadi. Sebab apa? Mereka cakap, mereka pergi dekat UN, mereka yang veto. Nak cakap kepala macam mana tu? So that's my answer. Ini semua kita dealing dengan orang yang munafikun lah, benda macam tu. Kafirun, munafikun, these are the things, masalah dia. So what can we do? Lawan interest rate, we have to fight that. Buat koperasi, buka bank satu masa nanti, dalam 10 tahun takkan tak boleh buka bank. Kalau lah Theodore Herzl tu aku cakap tadi kan, dia boleh plan sampai 50 tahun jadinya negara Israel. Koma anak muda intelijen, takkan tak boleh. Theodore Herzl tu bongok orangnya, kamu tahu tak? Theodore Herzl tu bongok orangnya. You kena baca kisah dia. Tak? Dia low self esteem. Macam mana yang kita ni Melayu ni low self esteem kan. Orang Melayu ni jati dirinya rendah. Okey, disebabkan ada orang tu cabut dulu, duk maki orang Melayu, kata orang Melayu bodoh di sini, orang Melayu percaya.
Jadi bila kita jati diri kita rendah, kita start cempera, kita tak tahu. Kita kena ikut dia lah. Seolah-olah dia yang pandai. Sebenarnya orang Melayu pandai berlambak. Orang Melayu pemimpin yang hebat-hebat saya dah jumpa. Masalahnya mereka tak mau ke depan. Bagi saya ulama-ulama ni sepatutnya ke depan. Pimpin rakyat, sebab ulama ni boleh dengar cakap rakyat. Itu saya punya pandangan lah, itu cerita lain lah kan. But I'm talking about ni, kita anak-anak muda ni buat macam mana ni, rumah tak boleh beli lagi ni. Umur dah 30 buat kan, tak boleh beli. Macam nak buat? Itu kena fikir. Itu cakap kita. Okay. So itulah ceritanya Palestin tadi, yang kamu takut sangat nak sembang pasal Palestin. Bukan aku nak tanya sejarah Palestin. Bukan nak tanya soalan, tahun berapakah Said Picot buat Mark Sykes dengan Francois Picot buat sempadan tahun berapa? Itu pancit lah kan. Aku boleh jawab lah. 1916. Tahun berapakah David Balfour buka yang David Balfour punya Balfour Declaration? Kenapa panggil declaration? Sebab Balfour ni actually dia adalah foreign minister kepada prime minister tu dulu. Jadi depa Yahudi ni dah ada dalam parlimen. You tengok video tu, bukti-bukti. Saya saja tunjuk bukti je, bukan saya nak tunjuk sejarah. Bukti yang Yahudi kontrol semua-semua tu. So David Balfour ni, dia kan type je. Kuli dia pun type. Kuli dia yang type 67 ayat. Dia cross out ayat kan. Tak usah pakai nama Perkataan Arab, pakai non-Jewish. Dapat 67, dia pun announce dekat dalam parlimen. Itu illegal tu. Balfour Declaration, illegal. Kesian Arab Palestin. Dianiaya. Kesian. Pasal apa orang Arab lain tak tolong? Itulah cerita dia. Itulah cerita. Sebab duk kelahi sama-sama sendiri kan. So sama dengan kat Malaysia. Kita ambil iktibar. You know, if you fikir politik kepartian, you akan kelahi sampai you mati. You akan kelahi. Orang ni parti ni, orang ni tak mau kawan. Jangan. Kita educated. Allah dah bagi kita Quran, kita educated. All yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua our brothers. Kalau dia nak munafik, jangan tunjuk, hang ni munafik, terus tak boleh. Itu berdosa. Silap-silap kan? Dia berbalik pada kita balik. Tak boleh. Tapi you kena sedar, ada elemen-elemen tu yang memecah belahkan kita. Jadi kita sebagai orang Islam, kita kena bertindak untuk menyatu padukan. Bukan memecah belahkan, bukan jadi batu api. Okay, this is very, very, very important for the young people to build the asset. Sebab bila kamu esok ada harta esok, katakan anda koperasi, you ada asset sampai 10 juta. Mula setan masuk. Betul, syaitan dia bisik-bisik. Nampak kelahi lah. Cukup je tak apa. Aset tu akan dipecah-pecah. Tak payah tunggu ada duit je kan. Tak payah tunggu. Nanti berebut habis jawatan dalam tu. Tengok. Itulah yang kita takut tu. Itu yang kita saja bagi tahu lah. Itu kalau jadi macam tu, maknanya Zaini tenang lah. You kata nak lawan Palestin. Lawan lah ni. Ni cara lawan. Cara lawan buat kat Malaysia pun okey je. Nak lawan Zionis dekat situ lagi susah. Okay. So saya dah jawab semua soalan. Ada soalan lain ke? Sebab kita tak ada apa-apa soalan lagi dekat komen. Kita pun dah sejam bersiaran. Kalau kita nak wrap up je. Ada lagi cik? Okey ke? Dengar Mirun? Okey, boleh. Teruskan. Kita pun dah putih-putih dah boleh stop kot. So kita pun dah di penghujung Zionis belum ajar anak-anak muda yang umur 15, 16, 17 pasal Palestin. Betul. So insyaAllah kita sebagai maksudnya anak-anak muda lah yang akan mengubah masa depan negara. So kita tak perlulah ikut-ikut dengan sistem Zionis yang sedia ada. Kita kena buat cara Islamik. Macam tu. So insyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi untuk esok hari membincangkan topik-topik yang lain. Esok topik kita mengenai crowdfunding Mirul. Crowdfunding kalau tak silap. Iya betul. Crowdfunding. Rencana kita nak set up perniagaan dan juga nak dapatkan crowdfunding. So terima kasih Cik Lan. Okay, terima kasih untuk join kita punya live hari ni. Terima kasih Mirul untuk join kita punya live hari ni. So kita boleh end kita punya live. InsyaAllah jumpa esok. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam.